Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam video matematik tambahan tingkatan 4 bagi standard kandungan 7.1 pembahagi tempering garis. Dalam video ini kita akan membincangkan standard pembelajaran 7.1.3 menyelesaikan masalah yang melibatkan tempering garis. Objektif pembelajaran: murid dapat menyelesaikan masalah berkaitan pembahagi tempering garis yang melibatkan situasi harian. Kita lihat contoh latih diri 7.3 soalan pertama. Rajah di sebelah menunjukkan kedudukan dua orang pemain bola sepak P dan Q. Koordinat bagi pemain P dan Q masing-masing 46 dan 40-45. Pemain P ingin menendang bola kepada pemain Q, tetapi bola itu jatuh di kedudukan 2/3 di sepanjang garis lurus menuju pemain Q dari pemain P. Tentukan koordinat bola semasa bola itu menyentuh permukaan padang. Jadi kita kena tahu apakah koordinat yang berada di sini. Cara untuk menyelesaikan soalan ini, pertama kita bina garis lurus ataupun tempering garis PQ. Labelkan koordinat P 46 dan koordinat Q 40-45. Dan koordinat bagi bola itu jatuh kita labelkan MXY. Jarak pada P ke M adalah 2/3 daripada PQ, maka jarak M ke Q adalah 1/3. M sama dengan 2 dan N sama dengan 1. Kita boleh tulis dalam bentuk nisbah. PM nisbah MQ sama dengan 2 nisbah 1. Dengan menggunakan kaedah darab silang ataupun kaedah perang, kita labelkan koordinat MXY sama dengan kedua boleh didarab dengan 40 tambah 1 darab dengan 4/3. Ini bagi titik X. Manakala bagi titik Y, 2 darab 45 tambah 1 darab 6/3. Maka kita dapatlah koordinat M 28, 32. Di dalam soalan menyatakan tentukan koordinat bola semasa bola itu menyentuh permukaan Q. Jadi kita kena tulis kenyataan dia bahawa koordinat bola itu jatuh ialah pada 28, 32. Seterusnya kita lihat contoh soalan 2. Rajah di sebelah menunjukkan plan sebatang lebuh-raya lurus antara dua bandar A dan bandar B pada satu satah kates. Seorang jurutera ingin membina dua buah rumah rehat antara dua buah bandar itu dengan keadaan kedua-dua buah rumah rehat membahagi lebuh-raya kepada 3 bahagian yang sama jaraknya. Tentukan koordinat kedua-dua buah rumah rehat tersebut. Pertama kita label dulu kedudukan rumah rehat. Rumah rehat yang pertama, rumah rehat yang kedua. Kita labelkan ni M1 dan sini M2. Kita labelkan dulu kedudukan rumah rehat. Kemudian kita bina tempering garis A negatif 45. Sama seperti rajah ni dan B, sini B dan B adalah 52. Kedudukan rumah rehat yang pertama kita labelkan kat sini M1. Jadi kedudukan rumah rehat yang pertama dari A ke M1 adalah 1. Kemudian dari M ke B adalah 2. Sebabnya kita bahagikan dari A ke B dalam 3 bahagian. 1, 2, 3 bahagian.
Kemudian cara nak menyelesaikannya, kita letak koordinat M di luar ni, M, X, Y, ni M1 M1. Okay, jadi kita darabkan 1 dengan 5 tambah kedua darab dengan negatif 4 per 3 sebab ada 3 bahagian. 1 bahagian tambah 2 bahagian jadi 3. Okay, titik bagi Y, kita darabkan 1 dengan 2 tambah 2 darab dengan 5 per 3 juga. Okay, maka koordinat M1 ataupun titik bagi M1 ialah negatif 1, 4. Okay, kita lihat pula kedudukan rumah rehat yang kedua. Jadi kita labelkan di sini M2. Okay, M2. Okay, membahagi dua bahagian. Jadi daripada M2 ke Q dah tinggal satu bahagian. Dari A ke M2, dua bahagian. Okay, jadi M2 XY, okay, koordinat XY. 2 didarab dengan 5 tambah 1 darab dengan negatif 4 per 3. Okay, titik bagi Y. 2 didarab dengan 2 tambah 1 darab dengan 5 per 3. Maka rumah rehat yang kedua M2 berada di koordinat 2, 3. Kita rujuk satu contoh soalan SPM. Rajah menunjukkan 3 lampu isyarat. Ada 3 lampu A, B dan C. Di sepanjang satu garis lurus pada satu satah kates. Okay, yang ada paksi X dengan Y ni kita panggil dia satah kates. Okay, diberi bahawa. Okay, ni maklumat yang diberi bahawa jarak dari B ke C ialah 5/8. Jadi di sini 5/8. 5/8 kali jarak A ke C. Okay, cari koordinat bagi lampu isyarat C. Jadi koordinat ni kita tak tahu. Kita labelkan dia sebagai X1. Kita tengok langkah penyelesaiannya. Okay, koordinat A kita labelkan negatif 5, 5. Okay, koordinat B kita labelkan 1, 2 dan koordinat C XY. Dan kita labelkan di sini 5/8. Okay, baki jarak A ke B ni tinggal 3/8. Okay, 3/8. Okay, bagaimana nak selesaikan masalah ni? Okay, seperti yang lepas menggunakan kaedah perang. Okay, koordinat yang berada di atas garis lurus ataupun tembereng garis mesti berada di bahagian luar ataupun di sebelah kiri. Di bahagian luar. Jadi koordinat B1, 2 sama dengan, okey, yang bahagian ni dah jadi 3 bahagian. Okey, yang ni jadi 5 bahagian. Jadi 3 didarab dengan X tambah 5 didarab dengan negatif 5/8. Okey, ada 8 bahagian. Okey, bagi titik Y, 3 didarab dengan Y tambah 5 darab 5/8. Jadi kita bandingkan titik X, ni X, okay, Y. Kita bandingkan titik X dengan X, titik Y dengan Y. Maka 1 sama dengan 3 darab X tambah 5 darab negatif 5/8. Manakala Y pula 2 sama dengan 3 darab Y tambah 5 darab 5/8. Okay, dengan kemahiran matematik yang awak telah ada. Okay, maka 3X tolak 25/8 sama dengan 1. 3Y tambah 25/8 sama dengan 2. Okay, maka kita akan dapat X sama dengan 11. Dan Y kita akan dapat negatif 3 menggunakan kaedah darab silang. Okay, kaedah darab silang. Okay, maka koordinat C yang kita perolehi adalah 11 negatif
3. Okay, setakat itu saja pembelajaran kita hari ini. Okay, sebagai latihan pengukuhan bagi standard pembelajaran 7.1, okay, murid-murid boleh klik pautan di bawah untuk menjawab soalan kuis. Okay, selamat mencuba. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.